Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda, pelajaran ke-12, masih lagi di bawah tajuk perkahwinan unit 1. Jom bersama-sama dengan InsyaAllah kita akan lihat sama-sama apa agaknya standard kandungan. Okey, 4.26.7 menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan. Okey, dua hari ini kita akan bincangkan, iaitu berkaitan dengan mahar dan juga walimatul urus. Baiklah, kita lihat yang pertama, tatkala disebut mahar, apakah yang dimaksudkan dengan mahar tersebut? Mahar ialah pemberian bernilai atau berfaedah wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab akad nikah. Okey, mahar ialah pemberian bernilai atau berfaedah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab akad nikah tersebut. Okey, kita lihat dekat situ. Mahar ialah satu pemberian suami yang bagi pada isteri atas sebab akad nikah ataupun perkahwinan yang mana kewajipan tersebut perlu ditunaikan oleh si suami. Okey, hukum memberi mahar ialah wajib. Okey, wajib suami beri mahar kepada si isteri. Okey, ini tanggungjawab suami, memberi mahar kepada isteri selepas majlis akad nikah. Okey, pemberian mahar itu wajib sebagai tanda penghargaan. Okey, sebagai tanda penghargaan, tanggungjawab, kasih sayang, diberikan oleh suami kepada si isteri. Okey, hukum menyebut mahar ketika akad nikah itu adalah sunat. Beri mahar wajib, hukum sebutnya sunat. Okey, kita lihat yang seterusnya lagi. Okey, bentuk mahar. Bagaimana bentuk mahar pemberian daripada suami kepada isteri tersebut? Okey, sesuatu yang bernilai ataupun berfaedah. Tak ditentukan apa, janji, bernilai dan berfaedah. Okey, bagaimana pula dari segi kadar mahar? Okey, kadar mahar tidak ada kadar tertentu yang ditetapkan. Okey, tak ada amount tertentu, tak ada benda tertentu yang ditetapkan. Okey, tak semestinya tunai. Okey, ikut sebagaimana yang dipersetujui oleh pihak lelaki dan perempuan. Okey, di sini Ustazah sertakan dalil kewajipan mahar tu tadi, surah An-Nisa ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Maksudnya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mahar kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Okey, kita lihat seterusnya info tambahan daripada Ustazah. Jenis-jenis mahar. Okey, ada dua, mahar musamma dengan mahar misil. Okey, mahar musamma tu apa? Okey, pemberian yang ditentukan kadar dan dipersetujui pihak lelaki dan perempuan, suami dan isteri. Okey, ditentukan kadar dia. Okey, contoh 5,000, 10,000. Okey, dua-dua pihak suami dan isteri ni bersetuju dengan kadar tersebut. Manakala mahar misil, ditentukan kadar dia ikut mahar kakak-kakak dia ataupun saudara perempuan isteri tu tadi. Misal contoh, tahun lepas kakak dia dah kahwin, okey, kadar mahar dia contohnya RM1,000. Okey, maka adiknya yang kahwin pada tahun ini mengikut RM1,000 juga. Itu kita sebut dia mahar
misil. Mahar misil mas seperti ataupun mengikut kadar mahar saudara perempuan pihak isteri yang telah berkahwin. Okey, mahar musammah dengan mahar misil. Okey, yang seterusnya Ustazah berpindah pula kepada walimatul urus. Okey, dalam tajuk walimatul urus ini antara yang akan kita lihat maksud, hukum, tujuan, adab dan hukum memenuhi undangan walimah. Okey, kita lihat sama-sama apa maksud dan hukum walimatul urus. Okey, walimatul urus bermaksud kenduri atau jamuan yang diadakan sempena perkahwinan. Okey, kenduri dan jamuan itu diadakan sempena perkahwinan, maka kita beri dia nama walimatul urus. Kalau disebut, ditanya dalam peperiksaan apa maksud walimatul urus, jawablah kenduri atau jamuan bersempena dengan perkahwinan. Hukum mengadakan walimatul urus ini ialah sunat muakkad. Okey, sunat muakkad untuk sesebuah ataupun pasangan suami isteri itu mengadakan kenduri bersempena dengan perkahwinan mereka. Okey, kita lihat yang seterusnya ialah apa tujuan mengadakan walimatul urus. Okey, yang pertama, tanda syukur kita atas nikmat Allah mengizinkan perkahwinan tersebut. Okey, syukuri nikmat Allah atas nikmat perkahwinan tersebut. Yang kedua, merapatkan hubungan silaturahim antara pihak suami dan juga keluarga isteri ataupun rakan taulan yang hadir. Okey, yang ketiga, menghebahkan perkahwinan kepada masyarakat untuk hindari daripada timbulnya fitnah. Okey, yang bukan terhadap pasangan suami isteri tersebut. Dengan erti kata lain, dengan adanya walimatul urus ini dapat mengisytiharkanlah, mengisytiharkan kepada orang ramai bahawa pasangan ini telah menjadi suami isteri yang sah. Okey, itu antara tujuan walimatul urus tersebut. Okey, kita lihat yang seterusnya, adab walimatul urus. Okey, yang pertama, tuan rumah tidak khususkan jemputan kepada orang kaya sahaja. Okey, tak ada pilih-pilih orang yang dijemput untuk hadir walimatul urus tu. Bebas memilih sesiapa saja untuk dijemput hadiri majlis atau jamuan tersebut. Okey, yang kedua, penuhi jemputan pada hari pertama sahaja sekiranya majlis lebih sehari. Contohlah majlis diadakan 3 hari 3 malam. Okey, jadi kita yang nak hadir ni kena hadir 3 hari ke? Okey, dalam Islam adabnya hadirlah untuk 1 hari sahaja. Okey, pada hari pertama sebaik-baiknya. Okey, yang ketiga, undangan tersebut untuk lahirkan kasih sayang dan merapatkan hubungan antara tuan rumah dan juga orang yang hadir. Yang keempat, orang yang mengundang bukan orang yang zalim ataupun orang yang memiliki harta yang haram. Okey, orang yang mengundang itu bukanlah orang yang zalim dan diketahui dia memiliki harta yang haram. Okey, dan yang keempat, tidak terdapat perkara mungkar ataupun pergaulan bebas sepanjang majlis berlangsung. Maksudnya perkara mungkar tu tak adalah majlis itu menghidangkan arak, contohnya minuman keras, ataupun terdapat juga unsur-unsur maksiat ataupun khurafat dalam majlis tu. Okey, mengadakan upacara tepung tawar contohnya. Okey, kononnya untuk menolak bala pada pengantin ataupun berlaku percampuran
bukan mahram, tanpa batasan. Tapi kita lihat sekarang ni alhamdulillah ada antara majlis walimatul urus yang mana berlaku pengasingan kemah lelaki lain, kemah perempuan lain. Itu antara adab walimatul urus. Sekarang kita lihat pula hukum memenuhi undangan. Hukum memenuhi undangan. Hukum memenuhi undangan, andai kata ada yang mengajak kita untuk hadir majlis kenduri kahwin, fardu ain. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nabi telah terlihat kesan sejenis bauan pada Abdurrahman bin Auf. Maka baginda bertanya, apakah ini? Jawab Abdurrahman bin Auf, wahai Rasulullah, aku telah berkahwin dengan seorang perempuan, maharnya dengan emas seberat sebiji tamar. Sabda Rasulullah, semoga Allah memberkatimu. Buatlah kenduri walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Demikian Ustazah kongsikan kepada anak-anak tajuk tentang mahar dan juga walimatul urus. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anak-anak semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.